Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati fillah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para hadirin Jumaat yang saya kasihi sekalian, marilah sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, hendaklah kita meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apabila kita ada perjumpaan satu hari dalam seminggu saat ni, para khatib semua masjid dan seluruh dunia sentiasa wasiatkan ucapkan kepada hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian bahwasanya kita hendaklah kita meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat takwa sajalah yang nak membawakan manusia pergi kepada kejayaan Allah Subhanahu wa taala dan duduk di atas jalan bahagia. Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, saya pohonkan pada Allah Subhanahu wa taala pada perjumpaan yang sangat pendek ini, saya pohonkan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dalam masjid ini dan hendak dengarkan ini suara, kita tak akan keluarkan daripada masjid ini, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dosa-dosa kecil yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada perjumpaan yang pendek ini saya sukalah daripada saya sedikit nak mari peringatan kepada para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Tidak beberapa hari lagi kita akan jumpa satu bulan, satu musim, satu masa dan satu tempat, iaitu masa yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Orang panggil mawasimul khairat. Insya-Allah tak beberapa hari lagi kita akan jumpa ini musim, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh jumpa semua pada bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ada satu, ya Allah Subhanahu wa taala dia nak royakkan kepada kita umat Islam semua, kata bulan Ramadan adalah sebab yang mulia saat ni tu dia Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan sekadar nama kita sedap panggil di bibir mulut saja.
Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid. Kita duk sentiasa duk hijau sama di mulut kita. Tapi hari ini insya-Allah pada perjumpaan yang pendek sini, saya cuba nak upaskan sedikit daripada apakah perhubungan Quran dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala royak kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang akan tiba akan bagi kita, iaitu bulan yang diturunkan Al-Quran. Qur'an saat ni tu tabiat ya lagu mana? Hudan linnas. Iaitu Qur'an iaitu tabiat ya nak hidayahkan kepada manusia. Nak tunjukkan manusia daripada kegelapan jahil kepada kemurnian ilmu. Daripada kegelapan zalim pergi kepada kemurnian adil. Daripada kegelapan daripada kegelapan bid'ah pergi kepada kemurnian as-sunnah. Tu Quran. Hudan linnas, iaitu tabiat Quran ni iaitu sebagai nak tunjukkan manusia. Allah Subhanahu wa taala ada royak kita sokmo Allah Subhanahu wa taala ada royak di pala mula-mula lagi. Dalam juzuk pertama selepas daripada surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala royak alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iaitu alif lam mim zalikal kitab, demikian itu kitab. Demikian itu kitab, ulama tafsir kata kitab yang dimaksudkan dalam ayat itu iaitu Al-Quranul Karim. Tapi Quran ni gapo? Zalikal kitab hudan lil muttaqin, nak hidayah kepada orang al-muttaqin. Kita tengok dalam Quran saat ni tu nak bimbingkan manusia, nak bentukkan manusia saat ni tu nak manusia duduk di atas jalan. Nak manusia saat ni tu duduk di atas jalan as-siratal mustaqim. Sedangkan pada masa yang sama kita dak minta semua dalam sembahyang kita. Minta mana? Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita nak minta semua 17 kali terhadap Allah SWT. Minta kita saat ni tu duduk di atas jalan yang betul. Minta saat ni tu duduk di atas jalan yang betul, iaitu jalan Al-Quranul Karim. Iaitu apabila jalan yang betul, ihdinas siratal mustaqim, bagaimana sirat? Ya Allah SWT duk suruh kita doa minta jalan tu, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, iaitu was-salihun. Iaitu jalan ni yang betul ialah jalan ni yang berjalankan oleh para rasul. Jalan ni yang dijalankan oleh para orang mati syahid. Jalan ni yang dijalankan oleh para as-salihun. Saya tanya dalam ini masjid, adakah Imam Syafi'i kita orang saleh? Adakah Imam Malik ada orang saleh? Adakah Imam Abu Hanifah ada orang saleh? Adakah Imam Ahmad Ibn Hanbal adakah dia tu orang saleh? Memang jawab na'am, dia tu ada orang saleh. Orang yang nak membimbingkan manusia supaya manusia saat itu duduk di atas jalan as-siratal mustaqim. Di tempat kita alhamdulillah kita menganut salah satu daripada mazhab, iaitu mazhab Imam Syafi'i kita. Kita sanggup kata kita nak duduk belakang dia. Allahu Akbar. Imam Syafi'i kita ni pada apabila jumpa bulan Ramadan ni tersabit daripada ya dan banyak daripada orang soleh, apabila masuk bulan Ramadan hak rajin duk mengajar tu berhenti mengajar. Sebab apa? Sebab dia tahu kata pada masa ni, pada ketika ni, pada keadaan ni aku kena berhenti mengajar sebab aku nak apa? Nak carikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan mulia ini. Kita tengok, kita perhati tengok para salafus salih, orang berpecun hak dapat belum dah kita. Dia fahamkan bulan Ramadan kata bulan yang orang panggil tepat nak fokus, tepat nak orang panggil dipenuhkan dengan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janji pada kita adha'afan mudha'afah, sebagai ganda berganda. Maka kita mari tengok Quran saat ni tu nak hidayah kepada manusia, nak tunjukkan kepada manusia siapa tu lalu. Kita tengok umat sebelum daripada kita.
Allah SWT royak kata umat sebelum pada kita Tuhan hantarkan surat kitab Al-Injil, kitab At-Taurat, kitab Zabur, kitab Suhuf Ibrahim. Tuhan turun saning tu turun kitab tu semua memang untuk apa? Duk dalam kitab saat itu hudan wa nur. Ada hidayah dan ada cahaya. Kita tengok dan kelama selepas daripada syariat Nabi Musa alaihissalam, manusia tu semakin hari semakin gelecah, semakin hari semakin tak kena jalan. Begitulah Allah SWT turunkan kitab satu lagi, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim di dalamnya inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan ini kitab ni iaitu nak tunjukkan manusia pergi ke arah jalan yang lebih kuat, jalan yang lebih lurus. Kalau kita tengok dalam Quran saat ni tu, apabila kalau saya cakap lagu ni, ya ustaz duk kecek tentang Quran, duk tentang Quran, ustaz ni Quraniyun ke? Ustaz ni pergi kepada Quran sebuah ke? La. Bukan begitu. Iaitu Quran saat ni tu dalam tu ada ajaran dah. Kita kecek hak Quran seolah kita kecek masalah Rasul. Kita kecek hak Quran seolah kita kecek masalah ulama. Sebab dalam Quran itu sendiri mengajakkan manusia, nak mengajakkan manusia so kita turutkan para rasul dan para anbiya. Allah SWT berfirman dalam Quran kata, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Barang yang dibawa datangkan oleh para rasul, hendaklah kamu ambil. Hendaklah kamu ikut, hendaklah kamu ambil pakai wa amal hidup harian. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan mana-mana ajaran yang rasul saat itu lari, hendaklah kita jauh daripadanya. Itu ajar Quran nak menunjuk kata kita suruh ajar, kita suruh turutkan para rasul. Dan dalam Quran juga ajar kita, suruh kita turut para ahli ilmu dan para alim ulama. Mana Allah SWT royak kepada kita dan suruh kita iaitu turut para ulama. Allah SWT berfirman kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur." Hendaklah kamu tanyakan orang alim, orang ahli zik, orang yang boleh kantak dimung masalah agama dan masalah dunia, bil bayyinati waz zubur, dengan kenyataan, dengan alasan. Kita tengok dalam Quran saat itu semua kita tengok tak menyuruhkan kita turutkan Al-Quran dan turutkan sumber yang kedua, turutkan para rasul dan turutkan Al-Qiyas, dia turutkan para ulama. Dalam masa yang sama iaitu terus kita turutkan para ijma' ulama. Allahu akbar. Quran saat ni tu apabila kita kecek tentang yang ni, kita tak lupalah. Ya Nabi kita SAW kata Al-Quran may yaqra Al-Quran syafi'ul iqra'u Al-Quran fa innahu syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Quran saat ni tu dia adalah penolong bagi kamu pada hari kiamat esok. Hari yang yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari yang manusia saat ni tu orang panggil kata anak pinak, ayah mak, kawan, gu kawan, pakat lari belakang, tak ada nak tolong kita. Orang dah pangkat le dunia ni semua tak ada nak boleh tolong kita. Tapi hari tu apabila kamu bacakan Quran duduk dunia ni, baca dengan tadabbur, baca dengan kerti makna molek, dengan ikhlas molek, dia tu jadi penolong bagi kamu. Sebab tu Nabi kita SAW royak pada kita, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Quran saat itu adalah dia adalah penolong dah, dan dia boleh tolongkan perkara yang lain. Kita tengok, kita ngaji dalam masalah bab nyuci. Kita tak hak orang panggil tak at-tahir wal mutahhir. Diri dia tu suci dah dan dia dalam masa sama boleh nyuci perkara yang lain. Quran sebab tu dia tu penolong dah, tapi dia dalam masa sama boleh tolongkan orang lain. Orang lain lagu mana? Orang yang duk padu dengan dia, orang yang duk bacakan dia, orang yang duk beramal isi kandung yang duk dalam dia. Itu Al-Quranul Karim. Kita tengok Al-Quran ni, kita tengok peliklah dia. Kita tengok apabila kita manusia ni, kebanyakan manusia Allah SWT ujikan kebanyakan dengan penyakit-penyakit. Nasallahu salamah wal afiyah. Jadi nyakit hati lah, nyakit badan lah, nyakit gapo-gapo apa.
Golek ke kita saat ni tu kalau penyakit, kita mula-mula sekali kita tuju kepada ubat. Memang kita tuju kepada ubat ke doktor tu, pergi jumpa bomo tu, pergi jumpa doktor ni. Tapi kadang-kadang kita pada satu ketika tu kita lupa kata apabila kita rasa serabut, apabila kita rasa siacai, apabila kita rasa rusing dalam hati kita, kita lupa kita nak baca Quran. Sedangkan Quran saat ni tu ubat yang sangat besar bagi manusia apabila ketika dia duk rasa lagu tu. Kita ni lupa apabila Tuhan nak royak kita kata apabila nak sampai bulan Ramadan, hendaklah kamu ambil dah. Hendaklah kamu perhati, hendaklah kamu sungguh mujahadah, sungguh di atas diri kamu pegang Quran. Pegang saing dengan dia. Kurang-kurang saat ni tu apabila dekat nak masuk bulan Ramadan, kita kena dekati dengan Quran. Kita tahu nak buat lagu mana, kita ni nak dekati lagu mana, kita tak ada masa. Kita ni orang kerja, kita ni orang kerja kerajaan lah, kita kerja pejabat tu, kita kerja pejabat ni. Saya nak tanya wahai para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Masa ya Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada kita 24 jam. 24 jam saat ni tu kalau kita kata kita bagi masa kita molek ni kita boleh wi. Pasti kita kena boleh wi masa kita kepada Al-Quranul Karim. Kita terperhati tengok. Masa kita tidur, doktor ya atau manusia kena tidur sebanyak-banyak 8 jam. Kita atau masa kita kerja 8 jam ataupun 10 jam. Jadi 18 jam. Pas 18 jam lagi saat ni tu lebih lagi ada lagi 9 jam, cukup 24 jam. 9 jam saat ni tu kita katalah kita duduk dengan ahli kita. Kita duduk makan dan minum, kita pun 2 jam. 4 jam lagi tu pergi kana. Kita boleh wi dak masa kepada Quran saat tu 2 jam ataupun 1 jam setengah. Kita kata 2 jam lah. Masa 4 jam lagi kita wi pada kawan, kita wi kepada ahli di rumah kita wi kepada anak pinak kita wi kepada makan dan minum, kita pun 4 jam. 2 jam lagi tu kita letak di mana? Hendaklah kita orang panggil tanya di kita masing-masing hak kita tak boleh nak baca lagi tu, kita termasa kita beri hang lagu mana? Hak tak boleh nak baca lagi, kita kata kita mengadak kepada guru. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak zalim kepada kita. Allah SWT utuskan satu kitab. Dan Allah SWT dalam masa sama dia utuh juga orang syarah kitab dia. Kita kata kita orang Melayu ni tak boleh nak bahasa Arab. Kita orang Melayu saat ni tu ada setengah orang Melayu tak boleh nak kecek bahasa Melayu, ada juga boleh kecek bahasa Thailand. Kita boleh nak fahamkan bahasa Arab. Kita tahu hari ni itu bukan alasan dah bagi kita. Sebab apa? Sebab Tuhan saat ni tu atas semua orang mari kepada kita. Kita kata kita tak fahamkan bahasa Melayu, ada orang terjemuh bahasa Sia. Kita tak faham bahasa Sia, ada orang terjemuh bahasa Melayu. Kita tak boleh nak baca dua tu, ada orang mau syarah pula kepada kita. Dok nak tanya kata Pak J saat ni tu adakah kita ambilkan masa kita dihadirkan pada majlis orang dok royak-royak tentang ayat Quran? Kita nak tanya, kita tak boleh nak buat kata nak wi alasan sebagai Quran kata kita tak ada nak baca Quran. Hari ni saya dok dengar Allahu Akbar illa ma rahimar rabbi. Kita tanya tahu wi apa je kepada Quran? Oh tak ada abang. Kita klik sekolah ni letih dah. Kita klik kerja pejabat ni kita rasa letih dah. Kita klik kerja kebun ni rasa letih dah. Kita klik kerja kosan ni rasa letih dah. Tak ada nak wi pada Quran 2 je. Kurang-kurang sejam sehari kita kena boleh wi pada Quran. Kita tak kuasa nak faham, kita baca dulu. Hak kuasa baca dah, kita usaha banyak mungkin wi faham. Hak apakah lagi kita apabila kita baca boleh dah, kita faham dah, kita boleh buat amal dengan Quran. Dalam Quran ni banyak Tuhan ada royak kepada kita tentang sakut paut dengan adab, cara nak duduk dalam dunia, cara nak gapo. Kita tengok tu Quran saat ni penting bagi manusia tu. Dalam ajaran Quran ada berlaku. Saya baca Quran ni saya rasa tengok dalam ajaran Quran ni kita kata sungguh orang Yahudi dan Nasara dia kata apabila turunkan satu ayat di atas mereka itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ni Tuhan royak atas aku sempurna dah agama kamu. Orang Yahudi kata Allahu Akbar. Kalau ayat ni turun di atas kaumku ni, tak turun di atas Nabi Muhammad ni, turun di atas kaumku ni, aku nak buat hari raya hari ni. Nak ayat atas agama Islam ni agama sempurna dah.
Tapi nak ayat atau ajaran Quran ni, orang Islam diri pun kadang-kadang kita kata sebab kita zalimkan diri kita, kita galik, kita lalai, kita membelakangi. Kadang-kadang kita tak ingat Allah SWT satu hari dalam seminggu kita nak mari nak peringatkan ajaran ni. Mudah-mudahan kita dapatkan masuk dalam bulan Ramadan nanti, kita boleh gapo ingat pada perkataan ni, kita di atas masa kita. Kurang-kurang 2 jam hak saya royak sat ni. Kita terinsaf di atas diri kita. Kita tengok Quran. Apabila kita kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak kata nak. Royak tabiat Quran, nak ayat kuat dia. Nak ayat kuat dia saat ni tu sepuluh saya ayat saat ni itu syafi'ul musyaffa'. Nabi kata wa man qadahu wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Quran ni apabila kita tak dapat kita, dalam arti kata kita takkan dia sebagai tanam, sebagai kitab bagi nak betulkan jalan kita, insya-Allah kita akan hujung jatuh kita pergi kepada syurga. Tapi sebaliknya kalau kita tak Quran, kita tak belakang wara'a zuhurina, kita tak belakang pada kita, dalam arti kita apabila ada satu masalah, ada satu muskilah, ada satu paden, kita tengok pada perkara lain dulu. Kita tak tengok pada Quran. Ini ajaran tu ingat-ingat. Kita gimbik ajaran lain daripada Quran, iaitu saqahu ilan nar. Jalan lain iaitu nak membawakan kamu kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi kita royak lagi kata, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada perhimpunan pada satu masjid Allah Subhanahu wa taala yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna, iaitu mereka itu hendak berhimpun saat ni tu duk apa? Duk bacakan Quran. Kita buat satu halaqah, kita buat satu wong, kita buat satu ni duk bacakan Quran. Mung baca aku dengar, aku baca mung dengar. Tepat aku salah mung tegar, tepat mung salah aku tegar. Nabi ayat atana wa yatadarasuna, duk tadarus. Munasabah kita masuk bulan Ramadan, bulan yang dipenuhkan ganjaran masa kita seminit demi seminit, kita ya tadarasuna Al-Quran. Gapo apabila kita duk lagu tu, gapo hak Nabi kita royak kata boleh kepada kita, hafathumul malaikah. Pada masa yang sama, iaitu kita tu boleh duduk bawah sayap-sayap, duk likuni oleh para malaikat. Wa zakarahumullah wa zakarahum ma indallah. Dan malaikat dia bukan duk kali kita saja dak. Dia royak pula kepada Tuhan ya atau ini adalah hamba-Mu duduk lagu tu. Hak besar lagi wa apa? Hak besar lagi nazalat alaihimus sakinah. Hak ni kita nak. Apabila kita wasa serabu, apabila kita duk kerja, duk gapo, duk sibuk dengan kerja kita, memang kita ada serabu. Tapi hal kita mari duk le halaqah le masjid, kita mari duk jumpa wak memahami Al-Quran, iaitu nazalat alaihimus sakinah. Tuhan akan campakkan sifat ketenangan dalam hati. Allahu akbar. Ini besar. Sebab dalam manusia ni iaitu jihad besar sekali. Hak Nabi kita ayat inna fi jasadil insan qal idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Iaitu ketua bagi anggota manusia hak dari balik dalam iaitu hati. Maka apabila hati betul-betullah manusia. Apabila hati tak betullah manusia. Maka kita mari tengok apabila manusia hati dia ada ketenangan, hati dia ada aman, hati dia tak serabut, manusia itu hak tua pun nampak muda. Apakah lagi hak muda yang lebih muda? Itu nak ayat atau manusia kadang-kadang duk carikan, orang panggil duk carikan kuamsuk, duk cari ketenangan, tapi pergi cari tak kena tepat. Apabila benda ada dapat kita, tapi kita tak ambil. Ini adalah kerugian yang besar bagi umat kita, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita membelakangi Al-Quranul Karim. Kita tengok, kita ambil satu ya. Kita tengok ajaran Al-Quran, kita tengok atau Allah Subhanahu wa taala ada ayat atana, ya ayyuhallazina amanu. No ayat ajaran Al-Quran dak betulkan manusia, nak manusia saat itu sempurna di sisi akhlak, sempurna di sisi akidah, sempurna di sisi budi pekerti cara duduk dalam masyarakat. Kita mari tengok satu ayat, kita tadabbur dengan ayat kali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ayat atana,
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang beriman, janganlah kamu masukkan rumah seorang lain daripada rumah kamu sehingga kamu minta izin. Tengok Al-Quran. Sehingga kamu minta izin. Kalau ada tuai ada. Wa tusallimu ala ahliha. Hendaklah kamu wisalai kepada tuai dulu belum masuk. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Berbuat sakning tu minta izin pun baik, wisalai pun baik, itu adalah kebaikan kembali kepada kamu kalau kamu ingat. Tapi hak kita tengok, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa idza qila irji'u farji'u huwa azka lakum. Kita tengok apabila tuai rumah tu tak ada. Dalam arti kata tuai rumah tu tak ada, ulama tafsir kata tuai rumah tu tak ada itu ketua bagi rumah. Suami tak ada isteri. Kita tengok dalam Quran. Duk ajarkan kita kata apabila tuai tu tak ada, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk. Apabila ada isteri, suami tak ada, kita pergi tengok pergi di rumah tu, wisalai dah. Suami kata abang kita tak ada. Kalau ada suami ke perempuan mari, isteri kita tak ada. Apabila jadi gitu, fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, jangan kamu masuk sehingga kamu diizinkan baginya. Wa in qila irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau tuai rumah dia suruh balik, hendaklah kita balik kerana itu adalah sebaik-baik kamu. Kita tengok pada ayat ni kita tengok pada masalah rumah tangga ni banyak duk pecah tempat kita. Banyak tok laki duk rawang kepada suami duk rawang kepada isteri. Kadang-kadang kita tengok ayat ni dah kita tak gambar kita kata. Duk ajar kepada kita kata cara nak duduk rumah tangga tu Tuhan ajar kena duduk lagu ni. Apabila orang ajnabi mari rumah, suami tak ada isteri, jangan kita buka. Wahai tok laki, wahai kita orang lelaki ni, hendaklah kita hajar isteri kita. Apabila isteri kita ada rumah, jangan kita buka selain daripada kita minta izin daripada kita dulu. Itu panggil kita tengok kebanyakan duk jadi rusak rumah tangga, duk rawang ke mari. Kita tengok ayat ni lah nak membuktikan kepada kamu kata kamu membelakangi daripada ajaran Al-Quranul Karim. Kita mari tengok satu lagi, kita tengok atau kekuatan Quran ni Tuhan ni apabila ia sebut pada Nabi Zakaria, Nabi Yahya AS, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, hendaklah mengambilkan ajaran Quran tu dengan kekuatan. Ulama tafsir kata kekuatan di situ hendaklah mempadu kepada Quran. Hendaklah mencari masa untuk nak belajarkan kitab yang diberi pada kamu. Sebab tu ulama kita kata Quran pun kita kena ambil kekuatan juga. Iaitu apa? Kita bersungguh di masalah cari masa untuk nak belajar. Kita nak sungguh di masalah cari masa, kita nak ertikan makna dia. Kita sungguh juga di masalah kita apabila kita erti makna dia dah, kita nak beramal dengannya. Itulah hendaklah kita ambilkan Quran saat ini sebagai kekuatan. Sebab kekuatan ni kita kata perkara yang nak membawa kepada tangguh belakang. Kekuatan dari segi fikiran, kekuatan masalah buat kerja, kekuatan ni. Maka kita ambilkan kekuatan saat itu supaya mari tadabburkan Quran, mari ambilkan Quran sebagai ajaran bagi kita. Dan adalah Quran saat itu penuh dengan ajaran-ajaran yang saya sebut saat ini, iaitu dengan suruh kita turutkan para rasul, suruh kita turutkan para ulama, dan kita suruh kita beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Apabila kita beramal dengan Quran, kita tengok dalam Quran. Ya ayyuhalladzina, kita tengok ajaran Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Kita tengok adakah kita tunduk lagi kepada ayat tu? Dalam Quran ayat tu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan memperhalalkan jual beli dan memperharamkan riba. Tuhan ayat juga ya ayyuhalladzina wa in ya ayyuhalladzina amanu la ya ayyuhalladzina amanu la innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kita tengok ayat Quran, kita tengok atau Tuhan menyebutkan
Wahai orang beriman, janganlah kamu minum ke arak, jangan kamu main judi. Kita tengok hari ni, apabila kita tengok pada masa yang hidup berlaku ni, kita tengok atau Allahu Akbar. Saya tengok pada satu akhbar pada minggu lepas, pada semalam, kita tengok orang tempat kita ni, kita tengok atau wak hijau tu tak salah. Terutama orang duk bawa orang saat ni tu bawa kereta pergi jalan pada tempat tu, pergi jalan pada tempat ni. Kita tengok atau orang Islam kita ni apabila tubik luar pada 3 wilayah ni, lepas diri. Kita tengok atau tak sepatutlah saya nak sebut pada mimbar Rasulullah SAW, tapi sebut dengan cara atau kita nak ambilkan ibrah, kita nak ambilkan pengajaran perkara yang berlaku tempat kita. Kita tengok atau di atas kereta saat ni tu ada minum mabuk gitu, mabuk gini, ada minum. Tuai tu pakai kail lubung. Dan pada masa suami tu ada. Kita tengok apabila kita tahu masyarakat kita duduk lagu ni, bagaimana masyarakat kita nak jadi aman, damai. Dan orang kita saat ni apabila masuk bulan Ramadan sebagai stesen, sebagai tempat yang untuk kita nak ubahkan diri kita. Bagaimana kita kata kalau kita duk buat lagu tu, wahai orang buat kereta, wahai orang duk bawakan tua gigak ni, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkara tu cerak. Ijma' para ulama, bukan ittifaq saja, bukan khilaf. Ijma' ulama kata perkara tu perkara mungkar. Perkara yang jadi syarat kita lari. Hendaklah kita orang apabila kita duduk tepi siapa-siapa kita, hendaklah kita sampaikan suara ni. Mudah-mudahan kita dapat boleh berjaya semua di antara kita, di antara satu sama lain di dunia dan akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Sedikit ni saya nak sebutlah sikit. Rasanya apabila kita saat ni apabila duduk di dunia, ulama kita buat kaedah, buat ai panggil tepat sanare, buat untuk kita saat ni tu mudah baik kita apabila kita galik terhadap ajaran Islam saat ni tu kita tak akan rugi semua perkara. Manusia rugi yang hakiki iaitu dia tahu, dia galikkan daripada agama dia, terutama tak nak beramal dalam masalah agama. Ulama kita tak kaedah kana i'malu fi dunyaka ka'annaka tamutu abada. I'malu fi dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'malu fil akhiratika ka'annaka tamutu gada. Hei manusia, hendaklah apabila kamu hidup di dunia, kamu hendak kerja di dunia saat ni tu seolah tak kamu tu nak duduk dunia selama-lama. Seolah tak nak sungguh kita masalah kerja. Tapi kerja, kamu nak hipung ke harta, kamu nak kerja itu, kamu benar tak salah. Tetapi hak salahnya kerja sampai melalaikan diri kamu daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah. Hak tu jadi perkara jadi mungkar. Pada soal lagi iaitu i'malu fi akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hendaklah kamu beramal dalam masalah agama seolah-olah tak kamu nak mati esok. Apabila manusia ni dia tahu kata dia esok tu nak meninggal, Allahu Akbar, dia isti'dad. Dia akan buat persediaan. Supaya kita tak esok ni kita nak musafir, malam ni kita sipet dah. Dalam masalah agama iaitu hendaklah kita beramal dalam masalah agama, kita witak di hati kita kata seolah kita tu nak mati esok. Hendaklah di member ini saya peringatkanlah kepada para hadirin Jumaat semua, hendaklah kita muhasabahkan diri kita. Sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu taala tak ubahkan nasib seorang, melainkan kita itu sendiri akan ubahkan nasib kita. Kalau molek moleklah. Kalau tak molek, wal a'yadzu billah. In ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita kerja perkara yang molek bagi kamu sendiri. Tuhan tak ada apa. Tuhan tak ada sakut apa sebab Tuhan tak berhajat pada kita. Tapi wa in asatum falaha. Kalau buat perkara tak molek, itulah kembali kepada dirimu sendiri juga. Hendaklah kita orang panggil kata mujahadah di atas diri kita supaya kita saat ni tu apabila nak masuk ke bulan Ramadan, kita boleh orang panggil ingat kata pada bulan ni, satu bulan ni hendaklah kita menjadikan isikan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana amanna bima anzalna ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.